Itulah yang kita baca sebelum tidur kan. Antaranya yang kita baca surah Al-Falaq kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada keburukan hasad yang berpunca daripada orang-orang yang hasad, keburukan dengki daripada yang berpunca daripada orang-orang yang dengki. Jadi itu antara yang disebut oleh fatwa ini untuk menyatakan bahawa Allah Ta'ala sendiri meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengelak daripada terkena mudarat akibat daripada orang-orang dengki. Dengki ni macam-macam lah. Dengki dengan sebab kita ada anak perempuan hak cantik, apa dia jadi dengki? Dengki dengan sebab kita ada isteri ataupun suami hak elok pun boleh menyebabkan dengki. Siapa yang ada isteri hak elok tu jaga elok-elok. Mana-mana orang perempuan ada suami hak elok-elok macam haji-haji kita kat Padang Lalang ni kan, jaga elok-elok, nanti kena sambar di kan. Jangan, ni musim ramai orang ada masalah. Semua orang ada masalah sekarang. Jadi dia nampak haji tu okey juga, handsome juga kan, duit banyak tanah pun banyak, elok. Jadi jagalah elok-elok. Jadi dengki ni macam-macam lah. Sebab kejayaan kita berniaga kan, sebab kejayaan kita jaga anak-anak kita semua berjaya. Kita ada 5 orang anak. Anak pertama engineer, anak kedua doktor, anak ketiga ustaz, anak yang macam-macam lah, berjaya semua. Ada diceritakan dalam media, ada satu doktor tu anak dia 5 orang, semua 5 doktor. Jadi ada orang tu jiran ke siapa ke adik-beradik ke, dia jealous kan, dia cemburu. Jadi ini benda yang boleh menyebabkan penyakit ain. Begitulah juga yang disebut oleh para ulama bahawa penyakit ain juga boleh berpunca daripada rasa kagum. Dengan rasa kagum, orang kagum dengan kita pun boleh jadi ain. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Umamah bin Sahal. Dia kata bahawa satu kali ayah dia nama Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharrar. Dia kata ayah dia Abi Sahl bin Hunayf mandi di tempat nama dia Al-Kharrar. Fanaza'a jubbatan kanat alaih wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Dia kata dia pun bukalah jubah yang dia pakai nak mandi, bukalah pakaian kan, dia buka pakaian yang dia pakai. Maka ada satu orang ni nama dia Amir bin Rabi'ah yanzur. Amir bin Rabi'ah ni nampak ayah dia kan, nampak Sahal bin Hunayf mandi, dia buka baju. Dan Sahal ni adalah satu orang yang kulit dia putih dan cantik kulit dia. Sahal dia putih, dia cantik. Jenis orang cantik. Kalau tuan-tuan pergi India, dan India ni kalau belah selatan tu orang gelap-gelap, rendah-rendah, kecil-kecil, tu India yang belah bawah. India belah atas ni tinggi-tinggi, putih-putih, handsome-handsome, lagu tu lah kan. Dia macam kat Malaysia lah. Orang belah utara ni smart-smart, putih-putih lah kan. Macam tu. Orang Penang, orang Kedah, orang Perlis ni kira kelas-kelas semua. Belah selatan tu kira tak boleh challenge lah orang utara. Ni kalau orang Johor dengar dia marah kat saya. Ni saja nak usik tuan-tuan subuh-subuh ni. Sementara tunggu terbit matahari. Saja nak usik ya, jangan kecil hati pula. Jadi Sahal ni memang satu orang yang cantik, satu orang yang memang lawa. Orang Penang kata apa? Segak ke segak?
Segak. Saya mula-mula datang Penang tahun 96, 97. Apa benda lah segak? Segak kau. Rupanya mana lawa kan. Segak. Dia ada satu istilah lagi orang Penang sebut apa? Tak apalah. Jadi dia memang lawa. Bila dia lawa ni, maka Amir bin Rabi'ah dia kata apa? Bila dia tengok kan. Bila dia tengok ni, dia kata Sahal ni rajulan abyad hasan al-jild, satu orang yang orang kata apa, putih, kulit dia elok. Faqala Amir bin Rabi'ah, berkata Amir bin Rabi'ah, dia kata ma ra'aitu kal yawm wala jilda azra. Dia kata hari ni, dia kata aku tak pernah tengok orang hak kulit yang cantik sebagaimana yang aku nampak hari ni, dia kata. Bahkan dia kata kulit Sahal tu, dia punya cantik, dia punya kulit tu punya cantik tu kalah kulit anak-anak dara. Sampai tahu tu. Kita kulit orang lelaki mana nak cantik? Kulit orang lelaki mana nak cantik tuan-tuan? Yang cantik, putih, lembut, elok ni kulit anak dara, ya, anak kulit orang perempuan. Orang perempuan kan dia suka jaga kulit dia, lotion lah apa semua. Saya kalau pergi bawa isteri saya pergi kedai kosmetik apa semua, saya Allah, Tuhan je lah tahu. Lamalah dia nak pilih lotion tu. Brand tu brand ni dia pilih, dia baca kandungan, konten apa semua. Allah, orang perempuan. Ya Allah, isteri tuan-tuan macam tu juga? Sama kot. Orang perempuan ni sama, dia belek tu, dia tengok, dia baca satu-satu. Ya Allah, kita orang lelaki tak payah pakai lotion ni. Kita orang lelaki pakai sabun mandi tu lah, kan? Tu pun kadang-kadang share sekali dengan apa, glow ke apa, sunlight ke apa, tengok buh kat muka. Tu pun kalau basuh muka. Kadang-kadang tak basuh muka pun, basuh dengan air pipe. Jadi orang perempuan memanglah dia jaga kulit dia. Saya ingat masa saya mula-mula kahwin dulu, ni isteri saya cerita, dah lepas kahwin dia cerita kan, masa dululah mula-mula kahwin. Dia kata dia terkejut bila first time lepas akad nikah tu, dia salam dengan saya, dia rasa kulit saya lembut. Saya kata pasal apa? Dia kata dia biasa salam dengan ayah dia kulit kerah dia kata. Mana boleh banding pak mentua saya tuan-tuan, orang kampung penoreh getah. Saya lawyer. Lawyer mana pegang pisau toreh getah apa, lawyer pegang pen, pegang laptop tu ya lawyer. Dia kata dia terkejut bila bersalam dengan saya, dia kata lembut tangan saya macam tangan orang perempuan. Saya kata memang cangkul pun saya tak pegang. Cangkul tuan-tuan. Saya balik cuti time belajar UIA, time cuti semester. Mak saya selalu dera saya. Dia suruh ambil cangkul pergi gali lubang kat belakang rumah noh, tanam sampah. Tangan lawyer tuan-tuan. Tangan anak orang kaya, dia pegang cangkul, dia mula apa dia panggil apa, buat jadi keras tu kan. Apa dia panggil apa? Kematu. Dia jadi kematu tangan. Allah, saya kalau mak saya panggil ambil cangkul, hak tu azab yang cukup sengsara tuan-tuan. Nak cerita kan. Tapi macam itulah, ada orang memang kulit dia cantik walaupun dia lelaki, tapi kulit dia cantik. Dan Amir bin Rabi'ah kata tak pernah aku tengok kulit hak cantik macam ni sehingga kalah, dia kata anak-anak gadis, dia kata kalah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sahal sakit lepas tu. Sahal sakit dan sakit dia bertambah teruk. Maka apa yang berlaku ini diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Sahal sedang sakit dan dia tak boleh nak bangun, nak datang, tak boleh. Tak boleh nak bersama-sama datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak datang menghadap jumpa Nabi tak mampu sebab sakit teruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datanglah, pergilah menziarahi Sahal. Lalu Sahal cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Amir bin Rabi'ah. Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kenapalah seseorang itu menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkatan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwuduklah untuk itu. Nabi suruh ambil wuduk. Amir bin Rabi'ah, Amir hak tengok Sahal hak kata cantik tu, Amir hak yang kata dia lawa tu. Jadi Amir pun dia ambil wuduk untuk dicurahkan, dibasuh, disiram air daripada wuduk dia tadi kepada Sahal. Jadi orang hak pandang, dia pandang satu orang, orang tu cantik ke apa ke, orang tu sakit. Maka antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah suruh orang hak pandang tu ambil wuduk, dan hasil wuduk dia tu, air daripada basuhan wuduk dia tadi digunakan, dicurahkan untuk dibasahkan, dijirus kepada orang yang terkena penyakit ain. Maka Sahal pun sembuh dan dia berangkat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' dia. Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Hadis ini, peristiwa ini telah diulas oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Imam Ibn Qayyim kata, hadhil kayfiyatu la yantafi'u biha man ankaraha wala man sakhira minha wala man syakka fiha aw fa'alaha mujarriban ghaira mu'taqid. Imam Ibn Qayyim kata cara rawatan ini, dia kata cara rawatan ni, ambil hak bekas wuduk, hasil basuhan wuduk tadi, pergi jirus siram orang hak sakit sebab kena penyakit ain. Dia kata cara rawatan ini tidak akan dapat mengambil manfaatnya bagi orang yang mengingkarinya. Siapa yang tak percaya, dia tak akan dapat cara rawatannya. Ataupun orang yang mempersenda-sendakannya, buat main, buat gelak kan. Atau orang yang meraguinya, dia ada syak, dia kata betul ke kan? Atau yang melakukannya sekadar mencuba-cuba tanpa meyakini. Mana dia kata dah tak percaya kan, dah dia ragu-ragu, dia try. Masa dia try tu dia nak tahu betul ke tak betul. Maka Imam Ibn Qayyim kata dia tak akan dapat kesembuhan daripada cara rawatan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Ibn Qayyim bagi isyarat bahawa cara rawatan yang macam ni, kalau kita nak apply, kita kena yakin sungguh-sungguh. Kita kena percaya, kena beriman dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat nak cuba-cuba, nak try, baik tak payah. Itu Imam Ibn Qayyim kata. Ataupun nak buat lawak jenaka, nak buat bahan ketawa, ragu-ragu dan seumpamanya, maka orang tu dia takkan dapat daripada ini. Baik. Selepas itu tuan-tuan, macam mana kita nak berlindung, nak cegah daripada penyakit yang macam ni? Kita tak tahu kereta kita jadi macam mana. Ada orang kagum ke, ada orang dengki ke apa, kita tak tahu. Rumah kita ada orang kagum ke, ada orang dengki, kita tak tahu. Kita ni kan handsome ke kita ni? Kan? Kita tak tahu orang pandang kita macam mana. Isteri kita, anak-anak kita, macam mana orang kampung kita, orang taman kita, orang dalam negeri kita pandang anak kita macam mana, kita tak tahu. Kebun kita, harta kita tak tahu. Orang pandang benda-benda tu macam mana. Maka macam mana kita nak cegah? Macam mana kita nak berlindung daripada kemungkinan kebarangkalian untuk terkena penyakit ini? Maka ini yang
diajarkan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara contohnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan perlindungan kepada cucunya Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma. Dan kita tahulah Nabi sayang sungguh dekat cucu dia ni, Hasan dengan Husin, anak Fatimah dengan Sayyidina Ali, kan, sebagaimana dalam yang diceritakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min syarri kulli ainin lammah." Maksudnya, aku memperlindungkan kamu berdua dengan kalimah-kalimah Allah, bi kalimatillah, dengan kalimah-kalimah Allah at-tammah, yang maha sempurna. Nabi sendiri tak mampu nak melindungi cucu dia, tapi Nabi kata, aku melindungi kamu dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitan, daripada syaitan. Minta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada bentuk-bentuk gangguan yang macam mana? Antaranya Nabi sebut syaitan, gangguan syaitan. Nombor 2, gangguan binatang yang berbisa, yang boleh gigit, ada racun, ular ke, kalajengking, lipat dan sebagainya. Dan yang ketiganya, kulli ainin, kan, daripada mata yang macam mana? Lamah, iaitu mata yang penuh dengan dengki, kedengkian. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Abu Daud dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa ada cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga orang tanya, benda ni boleh berlaku tak kepada benda-benda yang tidak ada roh? Kalau kita kata manusia, boleh jadi sakit, mati dan sebagainya. Binatang benda hidup, dia boleh mati. Benda yang tak hidup macam mana? Macam motor, macam kereta, macam rumah, kan? Macam mana? Kebun tu benda hidup, pokok, kan? Ini benda-benda yang tidak hidup. Rumah, kenderaan seperti kereta, motosikal dan sebagainya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta keampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Jadi ini antara contoh yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa, termasuk benda yang tak hidup. Harta kita, apa dia? Kenderaan yang tidak hidup. Kalau zaman dulu unta dia hidup. Zaman sekarang kereta hidup tu enjin lah, kan, tetapi dia bukan benda yang hidup macam binatang, motosikal dan sebagainya. Jadi sidang hadirin mukminin, dah habis subuh kita. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian kita berkenaan dengan penyakit ain dapat memberi panduan kepada kita. Maka apa langkah kita secara ringkas, tuan-tuan, walaupun perbahasan ini panjang lagi, tapi secara ringkasnya apa yang patut kita buat? Maka para ulama mencadangkan supaya apabila kita nak pamerkan kelebihan kita, kita nak pamerkan keseronokan kita, hati-hati. Hati-hati. Bukan tak boleh nak pamer, tapi hati-hati. Sebab bila kita melampau-lampau sangat, naik kapal terbang, duduk business class sebagai contoh, dapat hotel yang cantik-cantik, bubuh dalam Facebook apa semua, hati-hati. Sebab benda tu boleh menyebabkan gangguan kepada kita. Kita nak tunjuk kita seronok, tunjuk benda yang biasa-biasa je. Benda biasa-biasa. Benda yang terlalu mewah, jangan tunjuk. Saya tengok ada orang, tuan-tuan,
Tak tahulah betul ke tidak, tapi saya tengok dalam media sosial, dalam Facebook. Dia meniaga apa entah, macam skim cepat kaya ke apa ke. Dia kumpul duit banyak-banyak, dia tunjuk duit. Oh ni hasil daripada dia meniaga. Tuan-tuan, kita ni awaklah jadi bodoh. Nak kata bodoh pun tak baik juga. Awaklah jadi tak cerdik macam tu. Jangan buat benda macam tu. Ni letak duit RM50 tu penuh atas meja ni, dia nak tunjuk dapat banyak. Dia nak supaya downline tu jadi banyak. Dia nak suruh dapat downline. Jadi ini benda yang boleh mengundang penyakit ain. Kan kita rumah kita cantik mewah macam mana pun jangan tunjuk, tuan-tuan. Biar kita dengan keluarga kita je menikmati kemewahan tu. Ni dak panggil majalah apa entah, kan ambil gambar tunjuk dalam majalah, berlaku dekat kawasan rumah saya, tuan-tuan. Berapa hari lepas masuk majalah, tak tahulah kebetulan ke ataupun perompak tu dapat idea masuk rumah dia. Tak tahulah kebetulan ke tidak, kita tak tahu, tapi beberapa hari lepas tu perompak masuk rumah dia. Perompak mana tak terliur, tuan-tuan, macam kucing lah tengok ikan. Wah, ada ikan situ, pergi. Kita, tuan-tuan, rumah kita mewah macam mana sekalipun, harta hebat macam mana sekalipun, jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Sebab itu boleh mengundang musibah. Cukup kita menikmati dengan keluarga kita, suami, isteri kita, anak-anak kita, cukup. Sebab bila kita menunjuk, show off ni, bukan sahaja penyakit ain, bukan sahaja perompak masuk, tapi dia boleh datang rasa ujub, rasa takabur dan sebagainya. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada segala musibah, daripada segala gangguan, daripada segala kemudaratan di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.